Assalamualaikum, hai semua, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Okey, video kali ini kita sambung kisah seram Pewaris Keturunan part 8. Sebelum tu kita rewind balik, part 7 hari tu cikgu dia dah terpotong gelang tangannya. Lepas tu penjaga gelang tangan tu mengamuk sekali dia pergi serang cikgunya ni kan. Sampaikan apa, ada gutu-gutu yang jatuh dekat atas kepala cikgu ni. Lepas tu kepala dia tu jadi bengkak. Dan last sekali dia orang bawa cikgu dia ni balik ke rumah dia orang kat kampung sana, jumpa dengan ayah dan juga nenek dia orang untuk berubat. So, lepas dah sampai sana, dia orang terpaksa tidur dekat sana sebab katanya ada lagi perubatan yang perlu dilakukan pada masa tu kan. Jadi, dah sedia? Jom kita mula. Okey, esok paginya tu, awal-awal pagi lagi nenek dia datang ke rumah dia orang ni. Lepas tu nenek dia ni macam ada bawa satu dulang yang bermacam-macam jenis bunga ada ke dalam tu. Katanya bunga-bunga tu semua nenek dia pergi petik dekat hutan sana. Cuma dia sendiri pun dah lupalah apa jenis bunga yang nenek dia ni bawa. Tapi bunga-bunga tu semua daripada jauh lagi dah tercium dah bau harum ni tau. Dan yang paling creepy-nya, dia cakap bila tercium je bau harum bunga tu, habis semua bulu roma dia meremang. Pada masa tu, dia pun masuklah dalam rumah. Dan dia nampak ayah dia ni tengah tuang air dekat dalam satu tempayan ni tau. Katanya tempayan tu, dia punya besar tu, boleh masuk 2 orang dekat dalam tu. Jadi ayah dia tadi tengah masukkan air dalam tempayan tu. Lepas tu katanya dia campurkan dengan air panas juga. Dan lepas tu ayah dia cakap, Ella, kau pergi ketuk bilik cikgu sana, kejutkan cikgu kamu. Jadi Ella tadi dia pun mengiyakan je. Dia cakap, baiklah ayah. Dia terus pergi ke arah bilik tadi, ketuk-ketuk pintu bilik, kejutkan cikgu dia. Masa Ella ni buka je pintu bilik tadi, dia nampak cikgu dia dengan kawannya tu masih lagi tidur. Tapi dalam masa yang sama, Ella ni nampak yang roh cikgu ni keluar daripada badan dia tau. Lepas tu dia nampak roh cikgu ni berdiri je dekat sebelah badan dia tu. Dan roh dia ni cuma pandang ke arah badan dia yang tengah terbaring. Air mukanya pula seolah-olah macam dalam keadaan kesedihan, tengok keadaan tubuhnya dalam keadaan macam tu. Dah tu Ella ni teringatlah yang ayah dia pesan sebelum ni. Kalau kita ternampak roh orang tu keluar daripada badan yang mana orang tu tengah tidur, katanya dia tak boleh nak tegur roh tu. Sebab kalau dia pergi tegur roh tadi kemungkinan akan ada jauh daripada badan. So macam susahlah pula dia nak masuk ke dalam badan dia ke apa macam tu lah kan. Jadi Ella tadi pun dia perhatikan je roh tadi tengah perhatikan badan dia sendiri macam tu. Tak lama lepas tu, roh tadi masuk balik ke dalam badan cikgu tu kan. Dan masa tu lah Ella ni pergi ke arah cikgu tadi dan dia pergi kejutkan cikgu tu. Lepas Ella dah kejutkan cikgu tadi pun bangun kan. Katanya cikgu tadi dia lepas dia bangun tu dia duduk sekejap. Dia macam relax sekejap kan. Mungkin dalam masa yang sama cuba untuk digest lah apa yang tengah berlaku sekarang ni. Dan tak lama lepas tu Ella dengan kawannya cikgu ni, dia tolong cikgu tadi untuk bangun dan keluar pergi ke ruang tamu. Dekat ruang tamu sana, ayah Ella dengan nenek Ella ni dah ada dekat sana dah. Katanya masa tu nenek dia tengah masukkan bunga-bunga yang dia bawa tadi masuk ke dalam tempayan. Lepas tu diorang berdua ni lah, nenek dia dengan ayah dia ni terkumat kamit bacakan sesuatu. Jadi bila nenek dia nampak je cikgu tadi dah keluar daripada bilik, nenek dia pun panggil lah cikgu ni kan. Kau mai sini, katanya macam tu. Cikgu tadi pun pergilah ke arah neneknya ni. Dan katanya pada masa tu nenek dia ni ambil air dalam tempayan tu yang dia dah campurkan air suam tadi dengan bunga-bunga, dengan jampi-jampi serapah semua. Dia ambilkan air tu, lepas tu dia siram ke arah cikgu tadi. Masa nenek dia ni siram dengan air dalam tempayan tu, sebenarnya Ella nampak ada kepulan-kepulan asap hitam yang terkeluar daripada badan cikgu tu tau. Dan tak lama lepas tu, nenek dia ni suruh ayah Ella dan adik-beradik lelaki Ella yang lain supaya keluar dari rumah tu. Sebab katanya cikgu dia ni nak kena buka pakaian, lepas tu pakai kain sarung sahaja. Lepas cikgunya dah pakai kain sarung je tadi, Ella dengan kawan cikgu tadi pun bantu cikgu ni
masuk ke dalam tempayan tu, nak berendam dalam tu pula. Tapi masa diorang ni nak tolong angkat cikgu tu, katanya berat betul tau. Sampaikan mak dia dengan nenek dia pun tolong sekali. Itu pun macam kuat tak kuat je nak angkatnya. Lepas tu Ella ni cakap, pada masa tu peliharaan nenek dia pun tolong sekali untuk angkat cikgu ni masuk ke dalam tempayan tau. Bayangkan, cikgu tu bukannya gemuk pun, tapi dia punya berat tu mengalahkan orang yang gemuk beratus-ratus kilo tau. Masa tu Ella ni perasan lah yang tangan cikgu tadi dah terketar-ketar dah. Yelah, dia pun rasa macam kesian lah dengan cikgunya tu. Katanya kalau tak sebab tangkal yang dia pakai tu, cikgu dia takkan jadi macam tu. Bila dah cikgu tadi ada dekat dalam tempayan, nenek Ella pun minta Ella ni untuk panggil ayah dia dan juga adik-beradik dia yang lelaki yang lain masuk ke dalam rumah tu. Lepas tu Ella pun pergi panggil lah kan. Bila dia orang semua dah masuk dalam rumah tadi, ayah Ella ni dia pergi ambil bujak dia ataupun parang. Dah tu ayah Ella ni pergi letak dekat atas kepala cikgu dia. Dan dalam masa yang sama dia macam baca sesuatu lah, tu kamik mulutnya kan. Tak lama lepas tu, ayah dia cakap macam ni tau. Aku bagi amaran terakhir. Kalau kau tak nak keluar juga daripada badan budak ni, aku akan bunuh kau. Dah tu, cikgu tadi yang ada dekat dalam tempayan, dia cakap macam ni tau. Aku dah selesa tinggal dalam badan dia. Tapi cikgu tu walaupun dia jawab macam gitu, katanya itu bukan suara cikgu tu tau. Memang lain sangat suara yang diorang ni dengar. Sampaikan kawan kepada cikgu ni pergi pegang tangan mama dia, mama Ella ni, sebab takut sangat. Dah tu ayah Ella tadi pun macam tegas lagi lah kan. Dia cakap, kau jangan sampai aku paksa kau keluar daripada badan ni. Dah tu cikgu tadi jawab lagi, aku takkan lepaskan badan dia. Kali ni nenek dia pula yang bertindak. Nenek dia bangun, lepas tu dia keluarkan satu pisau kecil dan dia pergi tarik tangan cikgu ni. Pada masa tu nenek dia pergi hiris salah satu jari cikgu tadi, sampaikan darah dekat jari ni menitik ke dalam tempayan tu. Dah tu cikgu tadi tarik balik tangan dia kan. Dan pada masa tu cikgu tadi pergi mengilai tau. Dia punya gelak tu nyaring sangat. Dah tu nenek dia tadi pergi pegang kepala cikgu ni. Dan dalam masa yang sama sebenarnya Ella ni perasan tau, yang air dekat dalam tempayan tu semuanya dah bertukar jadi colour merah dah. Mungkin sebab darah yang terkeluar daripada jari cikgu je tu kan. Cuma kalau ia pun takkanlah sampai satu tempayan itu merah. Kan banyak juga air dalam tu. Tak lama lepas tu, tempayan tadi bergegar. Dalam masa yang sama juga, bapak dia ni terus tuangkan sesuatu dekat atas kepala cikgu. Dah tu apa lagi, cikgu dia tadi pun berteriak sepenuh hati. Katanya teriakan cikgu dia tu boleh dengar satu kampung tau. Dan dalam masa yang sama juga, semua ayam, anjing dan burung-burung yang ada dekat hutan tu semuanya berbunyi. Bising betul pada masa tu. Dah tu dia tengok balik ke arah cikgunya ni dan cikgu dia dah pengsan dah. Lepas tu nenek dia pun bagi isyarat supaya diorang ni angkat cikgu tu keluar daripada tempayan kan. Dan masa diorang angkat cikgu tadi keluar daripada tempayan tu, katanya badan cikgu tadi dah ringan dah. Malah mama dia seorang pun boleh kalau nak angkat cikgu dia ni tau. Jadi masa diorang tengah angkat cikgu ni tersedar. Tapi keadaan dia pada masa tu sangat-sangat lemah. Dalam masa yang sama, Ella tadi dia pergi pandang ke arah tempayan tu tau. Dan dia perasan dekat dalam tempayan tu ada sesuatu yang tertinggal. Masa tu dia ternampak ada satu lembaga yang serba hitam dan kepala lembaga tu pula penuh dengan kutu. Jadi sebenarnya lembaga ni jugalah yang dia nampak masa hari mula-mula sekali cikgu dia tu terkena tau. Ya kan, selepas cikgu dia potong je gelang dia ni, dan tak lama lepas tu ada angin yang bertiup. Dah tu lembaga tadi pun muncul dekat dengan cikgu ni kan. Ya, itu adalah lembaga yang sama. Jadi dia nampak keadaan lembaga ni macam meronta-ronta nak keluar daripada tempayan tu, tapi tak boleh tau. Sampaikan si lembaga ni dia pergi ludah dekat muka nenek dia, sebab katanya dia marah sangat dengan nenek si Ella ni. Nenek dia tadi pun bersuara kan. Dia cakap, kau yang degil kan? Aku dah suruh kau keluar tapi kau tak nak keluar. Dah tu lembaga tadi jawab apa? Dia cakap, aku dah selesa dah tinggal dalam badan dia. Dah nenek dia marah balik. Dia cakap, itulah kau. Badan orang tu bukannya tempat untuk kau tinggal. Sekarang ini aku terpaksa guna cara kasar untuk bawa kau keluar daripada badan dia. Tak lama lepas tu, ayah dia ni pergi dekat dengan lembaga tadi, dekat tempayan tadi lah kan. Dah tu ayah dia keluarkan bujak dia.
Dan dia pergi letak dekat atas kepala lembaga ni. Dan ayah dia pergi tikam mata lembaga tadi. Dah tu ayah dia pergi tikam pula dada lembaga ni tau. Sampaikan dia nampak yang si lembaga ni seolah-olah macam termuntahkan sesuatu. Muntah tu pula baunya sangat busuk. Bayangkan satu rumah tu boleh terhidu bau busuk tu tau. Katanya macam bau nanah ataupun bau bangkai yang dah busuk dah. Dan kali ni nenek dia pula pergi ludah ke arah lembaga tu. Lepas tu nenek dia ada taburkan sesuatu yang macam garam tau. Tapi katanya itu bukan garam. Nenek dia pergi taburkan benda tu dekat badan lembaga tadi. Bila dah terkena serbuk putih tadi kan, yang macam garam tu, katanya lembaga tadi menggelupur seolah-olah dalam keadaan kesakitan. Dan tak lama lepas tu lembaga tadi hilang daripada tempayan tu. Jadi Ella ni pun dengan rasa ingin tahunya dia kan, dia pergi ke arah tempayan tadi. Dia tengok ke dalam tempayan tu, apa yang ada dalam tempayan tu kan. Pada masa tu dia nampak tempayan tadi penuh dengan darah, nanah dan juga muntah daripada lembaga tu. Baunya pula tak payah cakap lah, memang busuk gila. Dah tu ayah dia tadi pergi tutup mulut tempayan tadi dengan menggunakan plastik dan semua bau tu hilang. Jadi ayah dia tadi pun pergilah dekat dengan nenek dia kan. Lepas tu dia cakap lah dengan nenek dia ni, dah sihat dah budak tu, cuma mungkin dia penat kot, kena rehat lah. Dan nenek ni pun jawab lah kan, dah sembuh dah budak ni, cuma nanti kau buatlah ubat-ubat yang apa untuk sapu ke apa kan, bagi dia. Dah tu ayah dia tadi dengan adik-beradik lelaki dia yang lain, abang-abang dia kan, dia orang pergi angkat tempayan tu, bawa pergi bawah. Nenek dia pula pergi ke arah cikgu tadi dan katanya nenek dia ni tolong-tolong sikit urut-urutkan badan cikgu ni. Ella nak cakap pada masa tu barulah dia nampak yang cikgu dia ni tersenyum. Dan dalam masa yang sama sebenarnya dia duduk dekat ruang tamu sana. Cikgunya pula ada dekat dalam bilik tu kan, dan mungkin pintunya terbuka lah, jadi dia boleh nampak lah kan. So pada masa tu cikgu dia ni macam tengah borak-borak dengan nenek dia dan juga dengan mama dia. Cuma dia tak dengar dengan clear lah apa yang diorang ni borakkan. Dah petang tu cikgu dia ni dengan kawan dia, dengan dua orang abang dia ni balik ke asrama, balik ke sekolah sana kan. Katanya cuma dia je yang tak boleh balik ke sekolah terus sebab ayah dengan nenek dia ni tak bagi dia untuk balik ke sekolah. Dan pada masa tu dia tak tahulah kenapa nenek dengan ayah dia ni tak bagi dia ikut sekali diorang ni semua balik kan. Dah sebelum diorang ni bertolak balik, cikgu dia macam ada bagi sesuatu tahu dekat ayah dengan nenek dia ni. Mungkin macam duit macam tu lah. Dan dalam masa yang sama juga ayah dia ni ada taburkan sesuatu dekat kereta kawannya cikgu. Sebab katanya benda tu untuk mengelakkan makhluk-makhluk yang lain ni ikut kereta cikgu dia. Yelah dah orang tu sakit, lemah lagi kan, walaupun dah pulih tapi masih lagi lemah. Benda tu kan macam agak mengundang makhluk-makhluk yang suka mendajalkan orang ni. Dah tu nenek dia sempatlah pesan dengan abang-abang dia ni supaya jaga cikgu dengan kawan dia tu masa dalam perjalanan dia orang balik. Yelah lagipun abang-abang dia kan macam pandai lah juga dalam bab-bab perubatan macam itu tu. Jadi katanya pada masa tu diorang dah tak perlu risau dah, sebab nenek dia cakap itu adalah pagar yang paling kuat yang diorang bagi dekat abang-abang dia ni, ataupun dia bagi kat kereta tu, macam gitulah kan. Dah tu ilmu-ilmu orang lain ni tak akan boleh tembus tau. Cuma pantang larangnya dekat sini diorang ni tak boleh pergi jauh daripada kereta tu, sebab mungkin pagarnya tu ada pada kereta kan. Jadi in case lah kalau kereta ni rosak ke, petai pancit ke apa, diorang boleh keluar daripada kereta tapi tak boleh ada jauh daripada kereta. Itulah katanya. To be continue. Okeylah, saya rasa sampai sini untuk video kali ini. Saya harap korang sukakan video ini. Dan macam biasa, kalau korang sukakan video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.